Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ustaz apa kita ni? Mau nak mula kan? Mana Cik Zul? Dia baca. Sebelum ni pengenalan dia. Pat. Habis dah. 12 lah, 12 kan? 5. Okey. Al-Sunnah Jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi darin amin. Tuan-tuan buka muka surat 5 ya. Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannifu rahimallahu tabaraka ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi darin amin. والذي نفس محمد بيده لتفترق أمتي على 73 فرقة فواحد في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل من هم يا رسول الله قال أهل السنة والجماعة رواه الطبراني. Demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangan kekuasaannya, akan memecah umatku sebanyak 73 puak. 73 ini bukan badan NGO, bukan parti, bukan persatuan, bukan yayasan. 73 puak ini adalah golongan yang berakidah. 73 golongan yang mempunyai akidah. Ya. Satu puak masuk syurga dan selainnya masuk neraka. Satu je akidah yang betul. Bertanya sahabat, siapakah firqah golongan yang tidak masuk neraka itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahli sunnah wal jamaah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tapi di akhir-akhir ini, kerana hadis ini, ramailah pun mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, masing-masing mengaku. Ya. Tetapi nanti kita bawah tu kita akan tahu apakah yang dikatakan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah, dan ulama telah membuat takrifnya. Jadi maksud hadis ini hanya golongan Ahlussunnah wal Jamaah sahaja yang sebenar yang terlepas daripada api neraka, sedangkan golongan lain adalah sesat dan akan dihumpan dalam api neraka. 73 puak tu, 73 golongan tu banyaklah. Ya. Satu saja masuk syurga. Bermakna nanti kita akan jumpa golongan yang memperorgankan Allah, ya, golongan batiniah yang terkait dengan semuanya Allah. Ibadat hati lah. Semayang pun pakai hati. Tak ada rokok sujud. Buat apa saja maksiat mungkar pun boleh. Itu golongan batiniah. Sebab apa? Mereka melihat bahawa semuanya Allah yang buat. Jadi dia kata kita tak dipertanggungjawabkan tentang maksiat mungkar ni. Itu semua golongan yang sesat. Golongan yang memaki hamon istri-istri Nabi, para sahabat. Ada yang tak berterima bahawa wahyu tu sepatutnya turun ke Ali, Sayyidina Ali katanya. Nah. Termasuklah golongan-golongan liberal yang merasakan kehidupan ni tidak ada Tuhan, mati-mati, freedom, atheist. Itu semua tu termasuk tu golongan-golongan yang dikata 73 golongan tu. Pahaman komunis, termasuk tu lah semua tu.
berkaitan dengan akidah. Bukan berkaitan dengan parti, bukan dengan persatuan, bukan dengan NGO, tak. Kalau parti banyak lah, parti beribu-ribu dalam negara ni, dalam dunia ni. Pengertian ahli sunnah wal jamaah yang ni kita nak pegang. Dan kata ahli sunnah jamaah tu macam mana? Idza utliqa ahli sunnati wal jamaati wal fal muradu bihim ala asyairah wal maturidiyah. Bila disebutkan sahaja ahli sunnah wal jamaah, maka dimaksudkan ialah orang-orang yang mengikut fahaman Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi. Baik, kalau orang tanya, akidahnya Imam Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi, akidah ikut siapa? Jawapannya ikut Nabi. Kenapa kita kata tak ikut Nabi tu, akidah ikut Nabi, ikut sahabat? Kenapa sebut akidah Imam Abu Hasan Asy'ari ni? Pada zaman mereka lah yang mempopularkan sistem pengajian sifat 20 ini. Nabi tak ada pun ajar sahabat-sahabat sifat 20. Ya, Nabi itu, zaman sahabat itu, apabila baca saja Qul huwallahu ahad, tahu dah. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kefahaman mereka mengatakan Allah itu Esa itu tinggi. Kefahaman mengatakan Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranakkan tu mafhum. Dikuatkan pula dengan ayat lain, laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Yang mana tiada sesuatu pun serupa seperti Allah Ta'ala tu. Faham? Jelas. Waktu tu sahabat-sahabat punya akal masih bersih lagi. Tak macam kita. Dia dah masuk virus sebanyak sangat. Jadi apabila pemikiran manusia dah mula rosak, maka ulama-ulama ini, zaman Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mas'ud Al-Maturidi ini, mereka lah yang memperbaikikan kefahaman akal manusia itu. Maka dijadikan satu pengajian. Dipopularkan nama pengajian itu sifat 20. Sekadar nama sahaja. Nak membawa kepada mana akidah ni? Akidah membawa kepada Nabi. Cuma ini sistem pengajian, tak salah. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan mungkin macam orang ambil PhD lah kan. Orang ambil PhD ni, dia suruh buat tesis. Tuan-tuan kena buat, kalau tuan-tuan ambil bahan hadis, tuan-tuan kena baca kitab banyak, buat tesis. Nanti tuan-tuan pun buka lah satu, nama kitab itu apa dah. Buatlah apa-apa pun. Ataupun nama mungkin kalau saya, contoh saya lah ya. Saya letak nama kitab saya tu Nurul Jauhari ala Sahih Hadis Imam Bukhari. Contoh gitu. Cahaya permata mensyarahkan tentang hadis Imam Bukhari. Saya buat sekarang. Nanti saya dah jadi dekan sana, dah profesor, saya pula akan syarahkan pada anak murid saya. Anak murid kan belajar dengan saya pula. Itu cuma satu sistem saja. Dulu tuan-tuan ingat kita belajar Muqaddam tu, nama Muqaddam tak mahu iqra' kan? Bukan nama kitab pun Muqaddam. Baca kan, alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Tiba pula masuk saja sistem yang dibawa oleh daripada Indonesia tu, iqra' tu, disebut je tak? A, ba, ta, sa. Tak ada je tu. Nampak ke? A, ba, ta. Sistem pengajian. Sampaikan bila belajar, budak-budak dah di kafan dah diajar itu, maka kalau kita tanya, ni huruf apa ni? Huruf A. Maka huruf A, huruf alif. Bergaduh pula dengan budak. Ustaz kita ajar A ni. Dah, ini alif. Rupanya terus dia ada sebut. Dia tak ada mengenal huruf. Huruf apa ni? Huruf Ja. Mana huruf Ja? Ini huruf Jim. Oh, bergaduh pula dengan anak kita. Mama dulu belajar Jim ni. Ustaz kita ajar Ja. Mama salah. Kau aku salah. Aku penampang. Aku lebih tahu daripada kau. Sistem saja nak sebut je. Kasih sebut je. Kena satu lagi pengajian datang. Satu lagi. Sistem Baghdadi. Kan? Abata ta ja.
Rupa-rupanya bila ketuk ni, budak suka. Makin cepat pula ada berlagu tu. Nah, itu sistem pengajian. Jadi kita kata bid'ah ni ketuk-ketuk ni. Lebih baik ketuk-ketuk walaupun Nabi tak suruh ketuk. Sebab apa? Cepat dapat daripada bapak dia. Anak tu ikut 6, bapak pun ikut 4. Baiklah belajar cara itulah, ketuk-ketuk lah. Nabi sahabat tak ada belajar ketuk-ketuk. Adakah ini bid'ah masuk neraka? Tak. Sistem saja, sistem pengajian tak ada masalah. Tuan-tuan buat cara macam mana? Tuan-tuan mungkin dah ada, jika ada seorang pendidik sini, mungkin macam mana nak mengajar anak-anak murid itu cepat faham. Kita kena fikir satu konsep pemahaman, nak masukkan terap pada anak-anak kita supaya faham cepat. Matlamat ni nak faham. Belajar apa cara pun tak kisah. Dulu cara-cara dulu dengan papan tulis dengan loh. Loh tu papan, lepas tu kapur, padam balik, tulis balik gitu. Dan sekarang dah ada sistem dah kan. Dia tekan je. Yang penting ada bateri papan tu, tulis. Lepas tu tekan padam, tulis, tekan padam. Takkan tu, tak boleh guna cara ni, guna cara dulu juga tak. Kalau Sudan, madrasah mereka tu papan, kayu betul, papan, macam plywood tu. Nanti diorang ambil kapur kapur, dipecahkan, basahkan tu kapur, jemur. Besok nanti nak guna pakai arang, ditumbuk-tumbuk, jadikan dakwat, tumbuk tu hancur. Nanti jerami ni, batang jerami tu buat pensel, kolam. Semua ayat ni dah hafal tu, ayat Quran tu ditulis. Dan ayat dia tulis tu mesti dia hafal. Dan boleh menghafal, boleh menulis. Tidak habis nanti padam balik, letak dengan air kapur tu, kan, putihkan balik semula. Itu jemur. Besok datang nanti tulis balik semula. Sistem, itu sistem lama tu. Dan sistem baru sekarang ni, inilah, tekan, padam, tulis, dekat pen tu kan. Pen ada, warna-warna pun ada, tekan, padam balik. Sistem. Jadi, dua tokoh ulama ini, kalau kita kata aliran, yakni mazhabnya fiqh, popularnya Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahnaf, Imam Maliki. Di segi akidah dua ni. Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Mungkin ada setengah pihak mengatakan, kenapa belajar sifat 20? Kenapa tak belajar 99? Sebab nama Allah 99 kan? Rahman, Rahim, Qudus, Salam, Mu'min, Muhammad, Aziz, Jabbar, Qahhar. 99. Kita kata di sini, ulama menyusun 20 ini, pertamanya, inilah tahap akal orang awam boleh terima. Kalau 99 tu, dengar 99 pun dah, begitulah kita. Belajar 4 perkara, belajar 20 ni, faham betul-betul nanti memahami semuanya. Angka tu pun menjadi penyebab tu. Macam kita kalau nak belajar kitab pun, kalau tengok kitab macam ni, okeylah sikit. Tapi kalau tengok kitab besar macam ni, tengok kitab pun dah tersaiko dah kita. Halah, bila nak khatam? Kena sebulan sekali belajar. Sama ada murid mati dulu ataupun guru mati dulu. Tak kena khatam. Oh, ini pengajian sifat 99. Letih dengan 99. Bila nak habis ustaz tu? Macam kita lah dah. Isteri berapa? Seorang je. Oh, lega kepala tu. Ini berapa? 4. 4. Anak berapa? 44. Hish. Satu bas balik kampung. Satu bas. Dengar tu pun, aduh. Angka tu pun dah menyebabkan kita ni lemah semangat dengarnya. Jadi kalau mengaji 10 ni, insya-Allah fahamkan saja, nanti akan dapat kias yang lain. Beri formula dia. Letak 20, boleh syarah panjang dah lepas tu. Pandai-pandai dah tu nanti. Tapi faham dulu 20. Tapi perlu diingatkan, kita baca dulu Musnad 6. Penyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah siapa dia? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari.
Jadi di Malaysia kita ni dan Nusantara, secara khususnya Nusantara, kita berpegang aliran akidahnya, mana aliran bicara akidah daripada pembawakan Imam Abu Hasan Asy'ari. Adapun setengah negara, dia aliran mazhab akidahnya itu berpegang pada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tentang bidota ni tuan-tuan baca sendiri lah tu. Tak ada apa nak syarah tu. Itu dia cerita dia. Kemudian tuan-tuan lihat muka surat 6, 8, 9 tu, itu antara ulama-ulama besar yang membangunkan dan menyebarkan sunnah wal jamaah, Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kitab-kitab karangan ulama Al-Sunnah wal Jamaah. Dan kita akan masuk maudhu' tempat pembahasan akidah Al-Sunnah wal Jamaah ni. Sebelum itu, nak tulis kerangka dulu bagi senang faham. Subhanallah. Ada. Subhanallah, ada. Ni ada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Kita sifat 20. Ini pun dah. Kita kan kalau belajar tu dapat simbol lebih senang faham lah kan. S20. Maksudnya sifat 20. Nak mudahkan faham je. Tuan-tuan nak saya tulis Jawi ke, nak tulis Arab ke, tulis Melayu? Rumi. Cik Zul? Rumi Okey, Arab Rumi lah. Okey, S20, sifat 20. Kekok sikit saya ni. Apa... Nafsiyah. Nafsiyah. Salbiyah. Ini nama dia, istilah-istilah itulah. Ma'ani ma'nawiyah. Bermakna bila saya tulis pecah keempat ini, siap ada warna merah sini. Bermakna adalah makna tu. Supaya senang faham lah. Kalau tok guru-guru pondok dulu duduk situ je baca kitab. Faham? Faham gitu je. Tak faham pun faham juga. Ni nak mudahkan faham je ni. Bangun, tuliskan bentuk graf ni. Bermakna dalam tentuan tu cuba tuan-tuan snap lah. Snap. Letak sini. Terus. Sifat 20. Kita beri nombor kod pula. Kalau orang accountant ni suka lah kod-kod ni nombor ni. Ni letak 1. Ni letak 5. 7. 7. Ingat ni password dia. 1, 5, 7, 7. Ni password dia. Kalau tak ada jumpa password, tak nak buka. 1 itu wujud. Cerita wujud dulu. Wujud ini, Al-Bani sebut Allah itu wujud, Tuhan itu wujud, maka nak menceritakan tentang keberadaan Tuhan itu. Keberadaan Tuhan. Yang kita sebut ilah tu kan. Kita kalau syahadah kita kan la ilaha. Kalimah tauhid kan. La ilaha illallah. La ilaha. Ilaha ini maksudnya apa makna? Ma'bud.
Ma'bud. Ilah tu. Yang disembah. Ma'bud. Jadi ilah itu, Tuhan itu, bahasa kita Tuhan lah, Tuhan. Kalau sebut saja dia wujud, nak menceritakan Tuhan yang wajib wujud, lagi mempunyai sifat kesempurnaan. Lagi mempunyai sifat kesempurnaan. Mana lebih luas? Sifat kesempurnaan ke sifat 20? Allah tu bersifat kesempurnaan. Kita belajar sifat 20 pula. Maka wajib beriktikad Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Justru itu kenapa sebenarnya sifat 20? Sistem pengajian. Untuk mencapai kesempurnaan itu. Ulama mengajar, dia tahu masalah umat ni, apa dia. Yang kita nak ajar anak kita apa pun, kita ajar yang betul-betul. Macam kita seorang nak belajar cara mandi jenazah. Pertama, memang banyak benda dia kena buat nanti. Tetapi yang penting sekali kena tahu bahawa mandikan jenazah inilah meratakan air ke seluruh badan. Itu dia punya tip dia. Yang penting kalau merata air seluruh badan, sah lah tu, selesai masalah. Tentang nak bangunkan dia, tekan perut tu semua tu, buat kain sugi dia kan. Kain sugi dia. Kan kalau orang jenazah ni ambil kain-kain tu lebih-lebih tu nanti digulung, lipat itu untuk apa? Telinga satu, untuk hidung satu, gigi satu, sugikan dia. Itu benda-benda yang sunat. Tapi yang pentingnya ialah ratakan air ke seluruh badan. Sistem pengajian ini kita kasi sifat 20 untuk mencapai kesempurnaan tu. Jadi apa dia? Tuhan itulah wajib wujud, lagi mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, Maha suci Allah bersifat kekurangan yang tidak diketahui pada hakikat sebenarnya, baik dirinya, baik sifat dia. Diri Allah macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Sifat Allah macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Yang kata melihat tu macam mana melihat tu? Yang kata mendengar tu macam mana mendengar tu? Kita tak tahu tu. Itu luar batasan akal kita. Kenapa akal tak mampu nak menjangkau? Kerana Allah itu hebat sangat-sangat. Sempurna sangat. Kalaulah manusia boleh menjangkau, mengenal Allah melalui zat ataupun sifatnya, mengenal zat Allah Ta'ala, dirinya Allah Ta'ala itu, maka lemahlah Allah Ta'ala. Jadi kita kenal Allah melalui apa? Zat ke sifat? Kenal Allah melalui sifat, bukan melalui zat. Diri Allah tu sendiri kita tak tahu. Luar batasan akal kita. Dia nak kenal Allah Ta'ala, kenal apa sifat-sifatnya. Timbul soalan. Nak lihat, nak mengenal sifat Allah, di mana? Pada diri kita dan alam ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri engkau, kenapa kamu tak renung? Jadi kita nak kenal Allah Ta'ala, kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Di mana sifat-sifat Allah Ta'ala ni? Penciptaan alam ini. Kalau sebut, apakah dalil Allah tu wujud? Kita Quran tak hafal, hadis pun tak tahu. Kita guna dalil akal. Apakah dalil, bukti, hujah mengatakan Allah tu ada? Wujud tu artinya ada. Buktinya ada alam ini. Mana mungkin wujudnya rumah tanpa pak tukang? Mustahil kan? Mustahil. Jadi walaupun pak tukang tak dilihat di rumah itu, pak tukang pun mungkin dah ke mana tempat tak tahu dah siap rumah kita siap. Walaupun tak nampak ada pak tukang di rumah itu, tetapi kita faham bahawa pak tukang lah yang menciptakan rumah itu. Begitu juga walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala, tetapi kita faham bahawa alam inilah ciptaan Allah. Allah sebagai penciptanya. Kalau dia kata, apakah dalil wujudnya Allah? Wujudnya alam ini. Apakah dalil wujudnya rumah? Apakah dalil wujudnya pak tukang? Wujudnya rumah ini. Apakah dalilnya dalam hutannya ada harimau? Tu tapak kaki itu ada. Ini kan akal berfikir. Akal berfikir. Maka kita belajar ni supaya akal tu mentauhidkan bahawa ada pencipta yang tiada tolok bandingannya. Pencipta yang wajib wujud, yang memiliki sifat kesempurnaan, maha suci daripada sifat kekurangan.
yang tidak diketahui pada hakikat sebenarnya, yang bernama Allah. Baik. Baik, ini nak cerita tentang kewujudan ya, keberadaan. Sebut saja Tuhan, dia ada. Buktinya apa? Alam ini. Pergi salbiah pula. Salbiah ini sifat nak menafikan. Pertama, kidam. Sedia. Bahasa Melayu kata sedia. Baqa. Kekal. Mukhalafah. Lil hawadis. Artinya bersalahan. Bersalahan bermakna tak sama dengan yang baru. Ini penting ni. Sebab ada orang membaca ayat Quran, dia lihat zahir ayat Quran, maka dia terus mengatakan Allah seperti itu juga. Tak boleh. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Terjemah Melayu begitu. Perlu faham bahasa Arab itu, satu patah perkataan dengan beberapa makna. Beberapa patah perkataan kadang-kadang dengan satu makna. Bahasa kita sendiri pun, kalaulah kita sebut rasa. Rasa dengan makna apa? Si anak disuruh ibu rasa makanan ni. Mungkin kita letak makna jamah, menjamah. Aku rasa ustaz tak datang ni. Hujan ni. Sana kata banjir tu. Rasa dengan mana apa? Sangka. Dah dua makna tu. Bahasa Melayu ni. Saya rasa kecil hati. Nampak tu? Saya berasa dengan pengurusi. Saya otai sini tak diangkat di AJK. Satu pun tidak. Rasa apa tu? Kecil hati. Kecewa, kecil hati. Bermakna satu patah perkataan dengan beberapa makna. Tetapi kadang-kadang dua patah perkataan, satu makna makna yang sama. Dua patah perkataan. Ini satu patah perkataan dengan beberapa makna. Cuba ni. Tanak. Tanak apa makna tanak? Pergi tanak nasi. Masak. Tanak nasi. Tetapi kalau lauk yang dimasak, tanak lauk, berbeza tukar pula. Jadi, ini masalah perkataan. Tiba-tiba, yadullah faqadim, tangan Allah di tangan mereka. Allah ada tangan. Kan masalah tu memahamkan begitu. Rujuk pada ayat lain. Laisa kamitsli syai' huwa samiul basir. Tidaklah Allah itu dengan sesuatu tu menyerupai. Tak ada. Bahasa Arab cuba. Ka, seperti. Misli, seumpama. Seperti seumpama. Seolah-olah nak memperkuatkan kata-kata tu. Macam kita, kalau ulang kami lafaz itu dua kali, mana lafaz kedua nak memperkuatkan kata-kata. Ini saya cerita tentang bahasa. Contoh. Ta'al. Mari sini. Perkataan mari sini yang kedua itu untuk memperkuatkan mari yang pertama. Itu dia kata mengulangkan taukid lafzi, memperkuatkan kata-kata dengan kata-kata yang sama juga. Melayu selalu pakai begitu. Mari sini, duduk. Berapa banyak duduk. Nak memperkuatkan suruh duduk. Jemput makan. Jemput makan. Tujuannya apa? Supaya memperkuatkan pelawaan kita tu. Sebab setengah orang dia malu-malu kucing. Jumpa makan. Jumpa makan. Tak apa. Duduk juga. Jumpa makan. Tetapi ada kalanya menggunakan perkataan yang lain tetapi memperkuatkan perkataan yang sama juga.
Ha? Kalau bahasa Arab tu kata jalasa aliyun qu'udan. Jalasa dan qu'ada tu maknanya sama, duduk. Nah, itu tujuan nak memperkuatkan. Jadi tak bolehlah baca Quran, lihat terjemah, faham begitu. Tak. Maka ulama lah terpaksa nak memahamkan manusia. Di segi lugah bahasanya, yad itu, tangan itu boleh diberikan makna lain dengan makna kuasa. Menguasai. Kalau kita kata kuasa Allah mengatasi kuasa mereka. Okey. Yadullah faqaidim, tangan Allah di tangan mereka. Maksud apa? Kuasa Allah mengatasi kuasa mereka. Faham kita sebab nanti kita akan belajar Allah tu berkuasa sesuai dengan Al-Quran tu. Menakluk ke, menguasai ataupun merahmati. Nah, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Bersemayam bahasa raja-raja sebab Allah tu raja. Kita pun pakai bersemayam. Makna lain duduk. Nah, kalau bersemayam ataupun duduk, kita fahamkan bermakna tuan-tuan pun duduk. Bermakna sama tak perbuatan Allah dan perbuatan kita tu? Sama. Bermakna kita dengan Allah 2 kali 5 saja. Ingat, duduk, bangun, terbang, menyelam, berjalan, bergerak kanan kiri, depan belakang. Itu adalah perbuatan-perbuatan makhluk. Allah turun 2/3 malam mendengarkan hamba. Tak. Nak tanya pula, dah turun, naik pukul berapa pula Allah Ta'ala tu? Itu semua perbuatan makhluk. Jadi hati-hati kalau baca Al-Quran ataupun hadis ataupun disyarahkan pula dalam YouTube dengan fahaman-fahaman seperti itu nanti termasuk daripada 73 golongan tu. Satu saja golongan masuk syurga. Tidak, Allah tidak ada serupa dengan makhluk. Justru itu, apa yang terlintas di pemikiran kita, apa yang terlintas di hati kita, terilusi di pemikiran kita mengatakan Allah tu begini-begini, pastinya bukan. Selesai masalah. Cara mudah nak menolak daripada sebarang angkapan Allah subhanahu makhluk tu. Dan yang keempatnya, qiyam. Qiyam itu berdiri. Terjemah kitabnya kata berdiri. Berdiri dengan sendiri. Qiyamu binafsi. Berdiri dengan sendiri ni tuan-tuan cuba terjemahan begini daripada qawma yakumu qiyaman tu. Berdiri. Jangan, tadi dah belajar kan. Dah sebut dah mukhalafah tadi apa dah, tak serupa dengan apa yang kita gambarkan. Allah tu. Maka berdiri sini jangan serupakan dengan apa yang kita gambarkan. Berdiri seperti saya berdiri ni. Jangan sama sekali, jangan. Jadi kita kena ubah makna tu. Mungkin kita cuba bincang balik berdiri ni. Berdiri. Saya nak berdiri di tapak kaki saya sendiri. Maksudnya nak berusaha. Ada anak yatim. Pak saudara kata, aku beri kau modal. 2,000 kau bisnes. Nanti kau dah untung, bayarlah sikit-sikit. Berapa bila nak bayarlah. Sebulan 200 pun tak apa dah. Berdiri. Jadi si anak yatim pun berkata, tak apalah Pak Long. Saya nak berdikari sendiri. Saya nak berdiri sendiri dalam membina saya pun bisnes ni. Okeylah. Mana bukan makna berdiri itu berdiri seperti mana saya berdiri Tadi dah ceritakan bahawa jika ada lintasan hati ataupun pemikiran kita mengatakan Allah berdiri sama macam saya berdiri, ini tak mungkin sama sekali. Itu sempurna makhluk. Maksud di sini boleh terjemahkan kepada apa berdiri ini? Kaya. Orang kaya ni berdiri sendirilah. Dia tidak berhajatkan kepada bantuan orang. Dia ada duit. Kaya. Maksudnya kaya itu apa lagi? Terjemahkan apa? Tidak berhajat pada mana-mana makhluk. Allah tu kaya, tidak berhajat pada mana makhluk. Tapi di sini kena fahamkan bahawa ada 2 perkara. 2 sisi. Sisi pertama itu tidak berhajat. Tidak berhajat. Sisi kedua ialah makhluk
Allah tempat berhajat. Kalau kita kata Allah tidak berhajat pada mana-mana makhluk, makhluk pun tak berhajat dengan Allah, itu bukan Tuhan. Tak sempurna. Yang dikatakan kaya itu ialah Allah tidak berhajat, Tuhan itu tidak berhajat pada mana-mana makhluk, bahkan makhluklah berhajat pada Tuhan itu. Tempat berhajat. Allahus Samad, tempat berhajat. Baru dipanggil Tuhan. Kalau tidak, tak panggil Tuhan. Itu qiyamun binafsi. Bermakna faham kita di sini, kitalah yang berhajat pada Tuhan. Tuhan tak berhajat pada kita. Justru itu, kita amal banyak macam mana pun, sikit tidak memberi kesan pada Allah Ta'ala untuk dinaikkan makam. Sebab Allah dah memang maha agung. Jangan rasa kita beramal, Allah akan bertambah megah dengan kehebatan yang tidak. Sebab dia tidak berhajat. Justru itu, fahamlah kita di sini, ciptaan alam ini harus saja. Boleh ada, boleh tak ada. Justru itu, harus juga Allah memasukkan hamba-Nya dalam syurga. Hamba yang tak dalam syurga, harus sahaja memasukkan hamba yang engkar dalam neraka. Harus. Allah tidak ada sifat terpaksa, tidak ada berhajat pada makhluk. Tak. Sebab Allah itu maha kaya. Bebas dia. Dan yang kelimanya ialah wahdaniyah. Wahdaniyah ini esa. Tunggal. Ataupun esa. Kenapa guru-guru pondok itu lebih mesra dengan perkataan tunggal? Sebab tunggal tu tidak ada dua dah. Tunggal. Ini anak tunggal saya. Itulah. Isteri satu. Lepas saja doktor kata ada masalah rahim. Kalau besok beranak pun nanti ada banyak masalah nanti. Kita pun okeylah doktor. Ikatlah. Habis ikat dah tak boleh nak keluar kilang lagi lah. Itu anak tunggal tu. Satu-satu anak tunggal. Tak ada lagi pasangan dia. Kenapa tak sebut satu? Bahasa Melayu Sebab sebelum satu ada kosong. Selepas satu ada dua. Sebut tunggal saja dah tak ada dah bilangan tu. Tunggal saja. Esa. Itu bahasanya. Qul huwallahu ahad. Kita jemahkan tunggal. Esa. Jadi esa Allah Ta'ala itu pada zat diri dia, tidak ada siapa-siapa menyerupai diri Allah. Esa pada sifat-sifat, tidak siapa-siapa pun yang menyamai dengan sifat kudrat, irada, ilmun, haya, sama, basar, kalam. Esa Allah Ta'ala itu pada perbuatan, hanya perbuatan dia saja, tak ada perbuatan lain. Di sini nak kalau kita halusi, kita yang merasakan kita berbuat, bermakna sudah di situ sudah ada dua pihak yang berbuat. Allah yang kata fa'alul lima yurid, pembuat daripada apa yang dikehendaki. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah ciptakan perbuatan kita. Tapi kita merasa kita pula buat, kita yang mengerjakannya. Sekarang dah ada berapa kuasa? Dua. Satu Allah, satu kita. Maka habis berlaku seperti itu, maka ini dipanggil apa ni? Syirik. Merasa kita berbuat kebaikan ini, jadi syirik. Syirik apa? Syirik khafi. Dia tidak membuat murtad. Tak perlu syahadah balik. Tetapi telah merosakkan pandangan mata hati kita. Yang sepatutnya memandang dia yang memperlakukan, bukan kita melakukan sendiri. Itu syirik khafi nama dia. Sebab itu kita kan nak tahalus, nak lepaskan diri kita daripada merasa kita buat itu. Tuan-tuan baca Fadil Amal, hadis menyebutkan, datang solat berjemaah 27 kali ganda. Baca surah Waqiah, murah rezeki. Tahajud, cahayakan kubur. Itu adalah motivasi untuk kita datang pada amal. Kita mana kita beramal, mata hati ini, wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ard.
Ku hadapkan wajahku. Ni sini ni, wajah ni, tempat penghalaan. Allah Ta'ala tu, dia hadapkan. Dia yang memperlakukan. Bukan kita yang buat. Dikarenakan manusia rasa kita yang, diri dia melakukan, dia yang berbuat, akan timbul sifat apa? Dua perkara. Paling besar sekali penyakit. Riak dan ujub. Sebab kita rasa kita buat. Kita memiliki kekuatan untuk buat ketaatan. Nah, seseorang yang dah biasa istiqamah bangun malam. Tiba-tiba ada kakak datang dari kampung. Orang perempuan. Berbuat dengan kita sampai pukul 11, 12, pukul 1. Ceritanya apa? Pak Long beli lembu lagi. Banyak lembu Pak Long. Tu cerita getah pula. Getah tengah naik sekarang ni. Cerita itu. Anak Pak Imam kena tengah polis. Cerita itulah. Kadang cerita-cerita lama-lama pun semua buat keluar. Kita pun layanlah kakak datang. Lewat tidur. Besoknya, dengar azan subuh dah. Tahajud tak bangun. Kita pun rasa, dia kakak ni datang. Tak dapat bangun dah ni. Dah, bukan masa kakak datang. Lewat tidur. Allah nak beritahu pada kita, wahai hamba-Ku, malam-malam yang kau bangun sebelum ini, bukan kau yang bangun. Buktinya apa? Malam tadi kau tak bangun pun. Yang bangunkan kau malam-malam sebelum ini, aku yang bangunkan. Bukan kau yang bangun. Buktinya apa? Kau malam tadi tak boleh bangun pun. Bukan sebab kakak. Bukan. Allah nak beritahu pada kita, lihatlah, selama ini yang kau buat itu, aku yang memperbuat, bukan kau buat. Kita sembahyang, khusyuk tak khusyuk, khusyuk tak khusyuk. Ketika khusyuk tu, ketika mana tak khusyuk tu, Allah nak beritahu pada kita, wahai hamba-Ku, bukan kau yang khusyuk. Khusyuk engkau sebelum-sebelum ini, aku yang mengkhusyukkan. Buktinya apa? Tadi kau tak khusyuk pun sembahyang. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Bukan engkau yang melontar. Itu satu penafian. Wa ma tu menafikan, bukan engkau. Menafikan, bukan kita melontar. Nabi menyebutkan, wahai Muhammad, bukan engkau yang melontar. Iz ramaita. Ambil melontar. Ini syariat. Kita nak berpegangan, tombak, pedang, kena hayun lah, batu, apa sajalah. Tetapi awal-awal dah beritahu dah, bukan kau melontar. Ketika mana engkau ambil nak melontar. Walakinna Allah ramah. Tetapi, ini hakikat dia. Bermakna ada nafi, syariat, hakikat. Terus tak boleh tolak hakikat. Wa ma ramaita. Ma ni menafikan nafi, menidakkan maksudnya. Satu. Iz ramaita. Wa ma ramaita, iz ramaita. Ini satu dia nafikan. Ini syariat. Syariat ni kena jalankan. Sunnahnya Nabi gitu. Dua, berbeza ni. Wa ma ramaita. Bukan kau melontar. Iz ramaita. Ketika mana kau melontar. Kena ambil batu. Kalau kata, bukan aku melontar, duduk diam. Tak. Bukan aku yang pergi anak isteri makan. Duduk rumah, diam. Tak, bukan begitu. Kena start motor, pandang ke enjin, pergi kerja. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah ramah. Walakinna Allah harama. Walakin nak menafikan, tetapi Allah lah, ini hakikat. Fahamkan betul-betul ayat ni, tuan hafal kejap. Snap ke apa? Cukuplah menjadikan satu motivasi dalam hidup kita ni. Bukan engkau yang melontar. Ketika mana engkau melontar. Tetapi hakikatnya Allah yang melontar. Bukan engkau yang datang ke masjid, ke surau. Bukan, menafikan. Bukan. Ketika mana datang ke surau. Tetapi hakikatnya Allah yang datangkan.
Bukan engkau yang mengajar ketika mana engkau mengajar. Bukan engkau yang memberi faham ketika mana engkau mengajar. Tetapi yang memahamkan itu Allah yang memahamkan. Bukan engkau yang pergi cari rezeki ketika mana engkau pergi bekerja. Tapi yang tetap rezeki itu Allah yang tetapkan. Jelas? Bukan engkau yang berdakwah memberi hidayat pada orang. Tetapi ketika mana engkau berdakwah. Tetapi yang beri hidayat itu Allah yang berikan. Jelas itu ya? Ini kena bawa ni. Kalau tidak, kalau kita rasa kita yang buat, dia bercanggah ayat ni. Satu dah, awal suruh penafi, tak nak nafikan aku yang buat. Syariat dijalankan. Matahari tak pandang Allah pun, akan timbul penyakit syirik khafi di situ. Penyakit apa tunggu? Antara dua penyakit besar tu, riya, ujub. Rasa diri, kuasa diri. Dikarenakan tak perhati perkara inilah, dalam jemaah dakwah pun bergaduh. Dalam tarekat pun bergaduh. Dalam kerajaan dah lama bergaduh. Rumah tangga pun begitu bergaduh. Bergaduh terus manusia ni. Semua bergaduh sebab apa? Sebab membela keegoan masing-masing. Keakuan dia. Itu dia masalah tu. So tauhid ini kena belajar, kena faham supaya nak takhallus, nak melepaskan diri kita daripada kesyirikan itu. Syirik khafi. Kita dah orang surau belajar pendakwah, takkan nak sembah batu kayu dalam masjid surau ni. Takkan buat begitu. Tak ada. Tetapi rupa-rupanya tak perasan selama 40 tahun menyembah patung ciptaan diri ni sendiri yang namanya aku. Aku tahu, aku pandai, aku buat, aku didik, aku ajar, aku dakwah. Ini dia penyakit ni. So, tak selesai masalah di sini. Sini kena dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Ingat ya? Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Jadi perbuatan, hakikat perbuatannya perbuatan yang satu saja. Isakan Allah pada perbuatan. Hanya perbuatan dia, bukan perbuatan kita. Nak nafikan tu. Di segi bahasa, tak ada masalah. Siapa buat? Saya buat. Siapa ajar? Saya ajar. Siapa yang uruskan? Saya yang uruskan. Manage ni. Itu segi bahasa sesama manusia. Tapi akidah kita, ini semuanya kena Allah Ta'ala. Ini semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Bukan kita. Perlu ada nafi. Barulah sempurna. La ilaha. Menafikan tu. Ini la nahi juga. La nafi ni. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Illallah isbatkan. Hanya Allah. Bermakna tiada pelaku yang lain. Tiada pembuat yang lain. Tiada raja yang lain. Melainkan Allah. Sempurna la ilaha illallah. Jadi kita lidah mengucap la ilaha illallah, i'tiqad dalam hadian hidup kita, fenomena hidup ini kena bawa ni. Jadi diri kita ini menterjemahkan tentang la ilaha illallah. Zahirnya memperbuat, batinnya menafikan apa yang kita buat. Isbatkan illallah, hanya Allah yang memperbuat. Begitu. Cuma ini kita duduk dalam majlis apa ni? Majlis ilmu, majlis ta'lim. Majlis ta'lim ini tak mengapa. Kita membicarakan tentang semuanya Allah. Sebab kita menghalusi perkara ni. Tapi kalau di luar sana itu, haram kita mengatakan baik daripada Allah, buruk pun daripada Allah juga. Sebab apa? Sebab dalam hadis pun ada menyebutkan, dilarang kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Maka ulama mencerahkan kedudukan ini, kalau nak kata baik buruk daripada Allah itu, di sini tempat di pengajian ini. Sebab rukun imam mengatakan baik buruk daripada Allah Ta'ala. Maka kita perhaluskan di sini. Tapi ada pun di luar sana orang yang lemah imannya, sedikit ilmunya, kurang takwanya, jahil orangnya, kita tak boleh kata begitu. Kita kata baik daripada Allah. Kalau buruk, kamu sendiri yang buat. Dan kita pun memberi satu teori-teori yang boleh mereka berfikir. Baik, kamu kalau bawa motor, ada lubang. Kamu nak langgar lubang ke atau nak elak? Saya kena elak lah. Itulah. Kalau kamu langgar juga, itu salah kamu lah. Tak boleh cakap salah Allah. Itu apa faham? Itu di luar sana. Tetapi dalam bicara majlis taklim ini, kita perhalusi. Hakikat baik buruk pun Allah juga. Justru itu kita memandang apa? Baik yang mendatang itu rahmah, buruk yang mendatang itu hikmah. Baik yang mendatang itu rahmah, kasih sayang Allah, buruk itulah hikmah. Dia orang berlaku maksiat mungkar pun itu hikmah tu. Apa hikmahnya? Hikmahnya untuk seorang itu melakukan amal soleh. Apakah amal soleh selepas bersalah? Taubat.
Berapa ramai sejarah yang silam membuktikan ramai pemaksiat, pemungkar itu menjadi mulia di sisi Allah SWT dikarenakan sejarah yang lepas. Kerana itulah manusia bertaubat. Hikmah. Wa asa an taksya wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tak suka itu baik buat kamu. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak kau ciptakan sia-sia. Bermakna zahirnya baik ataupun buruk tak ada sia-sia. Sebab Allah nama Al-Asmaul Husna, pemilik nama-nama yang indah, pemilik nama-nama yang baik. Justru itu, apa yang Allah buat itu tetap baik. Barang siapa memandang buruk itu buruk, pandang buruk pada zahir, sangka buruk pada batin, maka hati dia yang buruk. Zahirnya nampak buruk pada mata syariat, batinnya memandang baik pada hakikat. Sebab pelaku tu Allah yang maha baik. Kalau kita memahami konsep ini, kita tidak ada ruang nak mengata pemaksud mungkar tu menghina, tak ada. Sebab apa, hakikatnya Allah juga. Itu takdirnya begitu. Setelah memandang dengan mata batin hakikat ini, maka kita akan pandang dengan penuh kasih sayang sebab beradab dengan Allah. Maka tak akan keluar perkataan-perkataan yang menghina, mengkeji, mengutuk, tak ada. Bolehlah keluar betul syariatnya. Macam kita, anak kita degil. Umur 10 tahun rotan kan, dia kata. Dia benarkan rotan tu tanpa mengangkat tangan lebih. Cukup sekadar kepit kitab tak jatuh. Ini syariat. Setelah memandang, ini syariat sekata jangan lebih. Bila mata batin kita memandang, ini syariat Allah letakkan. Dan Allah juga berkehendak anakku degil ni. Maka kita pun menghormati Allah Ta'ala, beradab dengan Allah, maka kita perkuatan anak kita dengan syariat yang membenarkan. Tetapi bila angkat saja lebih, angkat tangan, pergi kaki. Itu macam mana tu? Belang, syariat bersalahan, dan waktu kita buat begitu tu, kita tak lihat Allah di sebaliknya tu. Allah kata, aku suruh dengan rotan. Engkau beri kaki pula. Bapak wakil daerah kat sekolah dulu, guru silat, gayung. Bukan gayung dia beri, dengan baldi dia beri sekali. Didik anak macam tu. Bersalahan lah. Jadi untuk dapatkan membawa syariat sunnah Nabi ini, maka kita perlu memandang mata hati supaya kita pergi dengan syariat yang betul, zahir dan batinnya. Kenapa Islam tu, Masya Allah, isteri yang engkar perintah Allah Ta'ala, tak tutup aurat, kita dah nasihat dah. Dulu janji, mula janji tu, nanti kita berubah sama-sama yang dan baru nikah ni, iyalah, itu pun, suami tu pun baru keluar 40 hari tu semangat sikit. Dulu suruh pendek juga mental takraw ni. Tapi kita berubah, insyaAllah kita berubah lah. Ramai hati-hati pun dah berubah. Nabil lah. Di RSM tu, orang lama sana tu kat Ampang tu, Masya Allah. Istiqomah dalam dakwah dia. Okey. Penyanyi pun banyak berubah. Nur Kumasali pun dah tutup aurat, dah tak menyanyi sebagainya. Masya Allah. Tiba-tiba degil juga. Bukan syariat suratan tu, pukul tu. Mula-mula asalnya apa? Nak didik isteri ni, yang degil ni. Pisahkan tempat tidur. Tapi masalahnya pisah tempat tidur, yang beranak siapa? Syariat ajar betul lah, tapi kita pun dah tak kuat juga nak junjung syariat itu. Tujuannya nak bagi takdib, mendidik, disiplinkan isteri itu supaya tutup aurat, jaga solat cukup, kan? Kita pun pisah tempat tidur. Kena pula bulan 10, bulan 11 ni masih hujan pula tu. Kita pun mengelabah pula. Kita pula lebih mengelabah dia. Pisah tempat tidur. Dah pisah tempat tidur pula. Nasihat-nasihat, pisah tempat tidur pun tak nak dengar. Barulah kita rotan. Rotan pun dengan ni lah. Kain ni. Semayang lah. Pura apa dah ni lewat dah ni. Gitu. Kalau ikut kita ni mungkin isteri kita pun dulu pun kat sekolah pun jago silat juga. Taekwondo. Kuat sikit bang, tak terasa pun. Dia mencabar kita pula. Tapi ini syariat. Sebenarnya, psikonya, bila dia buat begitu kan, dia akan terasa lah, dia bersalah. Harapnya begitu. Kalau kita juara daerah gayung, dia juara negeri taekwondo. Beraduh lah tu. Syariat. Tetapi kalau dah tak pandang mata batin tu hakikatnya Allah juga yang mendegilkan isteri kita, maka justru berperang terus tu. Berperang terus.
Jadi seorang itu telah melihat aku jalan syariat zahirnya, syariat Nabi surutan mesti. Tapi batinnya Allah sajalah yang aku harapkan. Sebab itu pun kehendak Allah Ta'ala juga. Tenanglah hati kita, tak stres. Dengan anak-anak, dengan masyarakat. Kenapa kadang-kadang penceramah tu kalau ceramah tu marah-marah terus. Kalau bapak dia Dajjal ni Firaun ni. Tahun ini mesti turunkan Firaun juga. Soalannya, lepas Firaun itu turun, Firaun mana pula yang naik? Terlingkar terus manusia tu. Tapi kalau penceramah itu, guru agama itu, dia bukan hanya tahu hadis, Quran, fiqh saja tentang hukum hakam, tapi dilunakkan hati dengan tasawuf, dengan tauhid hakikat ini, maka dia akan menceramah dengan lutuf, dengan lembut, dengan kasih sayang. Bagaimana nak bawa manusia pada Allah Ta'ala? Udu'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Seru kepada Tuhan engkau dengan hikmah dan mau'izah, dengan petunjuk, dengan perbuatan, dengan akhlak yang baik. Sebab kita ni kalau marah macam mana, hidayat pun tangan Allah juga. Lembut macam mana, hidayat pun tangan Allah Ta'ala juga. Kita maki anak kita, marah anak kita, gertak dia dengan neraka, tak solat kita. Ya, hidayat tangan Allah Ta'ala juga. Kita pujuk je, belikan motor, belikan handphone semua. Hidayat tangan Allah Ta'ala juga, tak nak berubah juga budak tu. Yang penting kita ikut syariat. Ingat, kita jangan terlalu gelabah sangat dengan anak-anak kita ini, dengan masyarakat kita. Kita buat ikut syariat saja. Mata hati memandang Allah Ta'ala. Supaya kita cool. Jangan nanti sebab nak dakwah kuat sangat dengan anak-anak kita ni, sampai kita pula masuk hospital, darah tinggi dan sebagainya. Dah makan bapak pun tak jaga dah. Makan apa semua makan. Dia makan-makan tu, lepas tu dia kata apa? Allah yang sihatkan. Elok tu. Syariat jangan tinggal. Syariat jangan tinggal. Penapian wajib ada. Syariat jangan tinggal. Iktimadkan pergantungan kita pada hakikat Allah Ta'ala. Ini kan jalankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah. Ini ayat apa ni? Syariat ke hakikat? Cuba tuan-tuan feeling sikit. Akan engkau kami sembah. Dan akan engkau kami minta pertolongan. Baik. Mana syariat, mana hakikat? Akan engkau kami sembah. Dan akan engkau kami minta pertolongan. Mana hakikat, mana syariat? Iyyaka na'budu, akan engkau lah kami sembah. Ini syariat dia. Kita kena rokok sujud, kena lapangkan perut bulan Ramadan, kena tawaf. Ini syariat zahir kita. Wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau lah kami minta pertolongan. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, urusan pribadi, kena minta tolong Allah. Sebab apa? Hakikatnya kita tak perlu nak buat. Benar, dalam ayat ini pun dah ada ayat syariat dan hakikat. Sini pun ada juga syariat dan hakikat. Dan kita kena beriring-iringan. Sebab Nabi itu membuat hakikat dan serta dengan syariat. Syariat serta hakikat. Tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan. Baik. Hari ini dua perkara ni. Nanti saya ulang-ulang lagi. Sifat ma'ani ini penapian ya. Menafikan dalam konsep kepahaman kita ini bahawa Allah itu tiada permulaan. Kekal, menafikan Allah itu tiada kebinasaan. Bersalahan dengan makhluk, nak menafikan dalam kefahaman kita Allah tak serupa dengan makhluk. Kaya, Allah tidak banyak pada mana-mana makhluk, bahkan makhluk lah yang banyak pada diri dia. Esa, tunggalkan Allah. Tiada siapa pun zat yang serupa dengan Allah. Tiada siapa pun mempunyai sifat seperti sifat Allah. Tiada siapa pun mempunyai perbuatan melainkan perbuatan Allah. Bermakna ini satu kefahaman dalam pemikiran kita. Kalau Allah wujud ini, nak fahamkan bahawa Allah menceritakan tentang keberadaan Allah yang tidak diketahui pada hakikat sebenarnya. Selbihan ini pula nak menafikan Allah itu serupa dengan makhluk. Ada penafsiah ini, inilah dia sifat kudrah, iradah, ilmu, hasabat besar kalam. Sifat yang benar ada pada Allah Ta'ala. Nescaya, jikalau Allah Ta'ala bukakan hijab mata hati kita, kita akan melihat diri Allah. Zat Allah beserta sifat-sifat itu. Seperti kita perumpamaan ini, nak dekatkan faham je dah. Perumpamaan kita. Kita sifat kita apa? Ni mata, ni sifat kita. Mendengar, telinga. Kuasa, tangan. Jantung, nyawa kita. Hidup.
Otak kita itu simbol kepada ilmu. Mata simbol kepada melihat. Telinga simbol kepada mendengar. Ini sifat-sifat kita. Dan Allah Ta'ala kalau dibukakan hijabnya, kita akan melihat diri Allah serta sifat-sifat itu. Sifat mana? Sifat ma'ani ni. Seperti sebut merah. Bagaimana sifat Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana zat Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Di luar batasan kita. Nanti seorang itu akan melihat Allah di syurga. Dia akan lihat zat Allah serta dengan sifat-sifat itu. Dan jangan lupa pula, kalau dalam hadis menyebutkan penghuni syurga akan melihat Allah dalam syurga itu, bukan bermakna Allah di syurga. Ya, faham kan? Sebab kita berkata Allah tidak bertempat, tidak bermasa, tidak terkait dengan sistem alam ini. Sistem alam apa dia? Bertempat, bermasa, berjarak, berbentuk. Allah tidak begitu. Dia menciptakan bentuk, jarak, masa, tempat ni. Macam mana dia pula seperti itu? Tak. Jadi, penghuni syurga melihat Allah dalam syurga itu tempatnya penghuni. Tempatnya manusia, bukan tempatnya Allah. Allah, ketika mana Nabi SAW itu diangkat Isra Mi'raj, di Suratul Muntaha, di tempat yang tertinggi, itu tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah. Jelas? Kalau kita kata Allah itu bertempat, bagaimana pula Al-Quran menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Pagi tadi sebelum subuh saya di Ampang sana. Adakah Allah di Ampang? Sekarang saya di sini, adakah Allah pula di sini? Macam mempermain-main pula. Berapa banyak manusia dalam dunia ni? Di mana Allah itu? Jadi Allah itu wujudnya tidak bertempat. Jadi seperti macam hadis tadi, penghuni syurga melihat Allah dalam syurga itu kena dipahamkan. Itu tempatnya kita, bukan tempatnya Allah. Dan sifat maknawiyah ini, seperti mana saya sebut-sebut sebelum ni, drive dengan driver, itulah beza dia. Hakikat wujud tu apa? Driver ke drive? Yang ada tu. Driver yang ada. Drive tak ada. Drive tu dah hal, keadaan seseorang tu yang sedang bawa kereta tu. Mana ini tangan, ini kepala. Ini jasad orang tu. Ini driver ni. Halnya apa? Membawa. Jadi dah kata driver, maka tentu ada sedang ada sifat driver dia tu. Strike dengan striker kan? Yang ada striker. Itulah kurang lebihnya tu. Kalau nak faham, mudah faham bahasa Inggeris tu begitulah. Saya mengajar bahasa Melayu, orang pedang sikit, tukar sikit bahasa Inggeris, faham makcik-makcik ni semua. Yelah, sekolah Arab tak nak. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Dan kita kena maklum, mengetahui bahawa apakah hukum dari tauhid ini? Hukum yang wajib. Salah satu daripada 3 ilmu. Fiqh, tauhid, yang usuluddin, dan tasawuf. Fiqh ini dia bagaikan sebuah kereta lah. Ni Activa. Activa sikit. Macam Mini Cooper. Mantap sikit. Ni dalam ni enjin ini bagaikan, ini tauhid. Body luar ni, ini fiqh. Ada pun mineral, semua tu aircon, itu tasawuf. Dia punya aksesori semua tu, lampu sebagainya, itu tasawuf. Aksesori. Baru sempurna. Kalau ada body cantik, enjin tak ada. Nak gerak ke mana? Enjin pun dah tak ada. Kalau enjin ada, body tak ada, macam yang lori tu. Pembawa lori.
Gitu dia. Lori panjang. Tayar banyak. Tapi isteri tak nak naik. Jom balik kampung. Abang bawa lori besar. Tak nak naik, abang malu. Sebab apa? Pakai helmet semua. Ada hujan pula. Dia bulan 11 nanti. Nak balik macam mana? Nah. Tak sempurna tu. Baik, kalaulah enjin ada, body cantik, enjin ada, tetapi nak brake pun terpaksa bawa keluar kayu beluti, letak keluar, tak seng gitu. Wiper pun tak aircon pun tak ada. Terpaksa berhenti kejap bawah jambatan kan. Duduk kejap tunggu jam berhenti, bergerak balik semula. Segenal pun terpaksa keluar tangan. Selama buat gitu lagi. Itu tak sempurna lah. Kereta yang sempurna itu apabila body yang cantik, enjin yang mantap, turbo, aksesori ni semua ada. Pintu pun keluar begitu, mengepak itu naik keluar. Gambar semua, depan belakang semua ada. Lengkap semua. Tapi isteri satu, rugi ke? Fiqah begitulah. Kalau fiqah saja, tauhidnya, solat-solat tapi akidahnya tu mengatakan Allah di atas. Payah tu masalah tu. Solat-solat tetapi mengutuk Nabi, mengutuk para sahabat, menghina isteri Nabi, menolak sahabat-sahabat besar. Diterima Ali, jalan out. Masalah tu. Baik, tauhidnya mantap. Fiqah pun mantap. Yakin pada Allah Ta'ala. Fiqah. Tapi akhlak ni kalau bercakap ni, kalau maki-maki orang terus. Tasawuf tak ada. Ada riya, ujub, takabur dan amalannya. Tak ada buat satu perkara, mesti ada unsur-unsur seperti itu. Riya, sum'ah, takabur, ujub, semua ada. Riya ni nak menunjuk-nunjukkan. Kalau satu lagi sum'ah. Sum'ah ni perkara sami'ah, dengar. Dia sorok-sorok lah amalan dia. Sorok, orang tak tahu. Ada orang, dia bangun malam, nanti pukul 5, 5.30 dia hantar dalam grup dia. Selamat tahajud. Untuk apa? Orang tak puasa. Hari Isnin, selamat berbuka puasa. Tujuh, untuk apa tu? Lain kalau bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Okey, semua berpuasa. Tapi hari Isnin, Khamis, kenapa pula selamat berbuka puasa? Bangun malam pula, selamat tahajud. Kawan tadi tengok bola. Lepas saja Liverpool kalah, selamat tahajud, dia pun tidur. Apa hal? Geram sangat kawan tu. Selagi hari-hari dia selamat tahajud, aku buat selamat tahajud pula. Kan? Selamat tahajud. Itu nampak jelas. Tetapi ada satu penyakit sum'ah, disorok-sorok, tak ada siapa pun tahu. Isteri dah meninggal 5 tahun. 5 tahun semua tahajud terus. Aktiviti malam dah tak ada. Tahajud lah. Anak-anak semua dah besar-besar duduk luar-luar sana. Bangun tahajud. Tetapi dalam benak hati dia, kalaulah orang tahu aku bangun malam ni, macam mana keadaannya? Ada perasaan nakkan orang tahu, walaupun disorok-sorok. Macam kita lah, sedekah Yasin, cop, hamba Allah. Orang tak tahu tu hamba Allah tu. Tapi nanti kita pula, sekala buat Yasin kat surau, baca-baca, hamba Allah. Siapa lagi? Akulah tu. Masih suka pada dia punya amal. Kalau orang tahu macam mana? Itu sum'ah. Tiba satu hari nanti terbuka juga nanti. Haji, ngantuk dia dengan kuliah ustaz. Ngantuk lah. Tadi pun tak tidur mana? Kenapa tak tidur? Musang masuk rumah. Aku ingat pencuri. Lepas tu, aku pun dah pegang kayu beluti dah. Lah musang punya. Ingat pencuri. Lepas tu aku pun dah tak nak tidur, dah tak boleh dah. Kacau-kacau kopi langsung tak boleh tidur. Aku pun tahajud lah. Sebut juga tahajud tu. Sebab apa? Sebab keinginan tu dah ada. Dia cuma tersimpan je. Bila orang congkil sikit dia, ada orang congkil sikit, dia pun cerita habis. Aku ni bukan apa, sejak bini meninggal 5 tahun lepas, tahajud lah. Aktiviti lain dah tak ada dah. Malam. Kalau dulu lain cerita. Akhirnya dah simpan lama, disorok-sorok pun akhirnya terkeluar juga. Sebab apa? Sudah ada benih nak menunjuk-nunjuk tu ada. Dia sum'ah. Jadi ini yang dikatakan, bawa peti kosong besok jumpa Allah Ta'ala. Tak ada apa pun kita beramal ni sebenarnya. Hancur. Sebab itu kaedah kita di sini, setiap amalan yang terima Allah pastinya sah. Tetapi bukan setiap amalan sah tu diterima Allah.
Amalan kita bila-bila masa saja boleh hancur dengan perbuatan kita sendiri sebenarnya. Baik, akan datanglah kita masuk muka surat 12 ini. Ya. Yang lain tak ada apalah. Cuma poin di sinilah apa yang kita bicarakan ni. Ada soalan? Tanda dia tu. Lupa dia. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حقق وارزقنا اتباعه ولم بعض اجتباه اللهم نعوذ بك من علم ينفع والقلب لا يخشى وعلم يرفع دعاء إن شاء الله فقينا في الدين وعلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.